أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sambungan hadis yang ke-245, iaitu hadis yang keempat. Tajuk berkenaan dengan syair, iaitu ulasan Nabi berkenaan dengan syair. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Sufyan Thawri qala anba'ana Abu Ishaq 'an al-Bara' ibn Azib qala lahu rajulun afrartum 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarah فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم الهوزان بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. Sambungan hadis yang ke-245, kata Imam Tirmizi rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar, telah meriwayatkan kami oleh Imam Muhammad bin Bashar. Kata Imam Muhammad bin Bashar, haddatsana Yahya bin Sa'id, telah meriwayatkan kami oleh Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Imam Yahya Sa'id Qattan kata, haddatsana Sufyan Thawri, telah meriwayatkan kami oleh Imam Sufyan Thawri. Imam Sufyan Thawri kata, anba'ana Abu Ishaq, telah meriwayatkan kami dan menceritakan kami oleh Imam Abu Ishaq. Hal keadaan Imam Abu Ishaq meriwayatkan hadis ini daripada Sayyidina Bara' bin Azib. Bara' bin Azib menceritakan berkenaan dengan satu peristiwa besar yang berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitu kata para ulama sirah, ini berkenaan dengan kisah yang berlaku di dalam perang Hunain. Saya akan sebut sepintas lalu satu kisah yang besar di dalam sejarah yang menceritakan berkenaan dengan terjadinya peperangan Hunain. Dalam sejarah, para ulama sirah menyebut dalam 28 peperangan yang Nabi SAW turut serta ni, ada 7 peperangan yang melibatkan pertempuran yang besar. Ini melibatkan ribu-ribu, iaitu ada 7 peperangan. Antara ada iaitu perang Uhud, perang Badar, perang Khaybar, perang Ahzab, Hisar Taif, perang Hunain dan juga Fatah Mekah. Lebih kurang 7 peperangan yang berlaku itu perang besar. Selain daripada itu, perang tak apa nak besar sebagaimana 7 peperangan ni. Ini kisah yang berlaku semasa peperangan Hunain. Apa kisah yang ditanya kepada seorang sahabat yang masyhur, Sayyidina Bara' bin Azib? Kisah sebenar yang berlaku semasa berlakunya peperangan Hunain ni. Sebab kisah yang sampai mengikut sebahagian riwayat menceritakan para sahabat yang duduk di sekitar Nabi, dalam sebahagian riwayat kata lebih kurang 100 ataupun 80 orang, apabila kena dasakan ataupun asakan yang bertalu-talu, asakan yang sengit daripada pihak Hawazin dan Bani Saqif ni, akhirnya sahabat Nabi ini lari berterabur, tinggal Nabi seorang-seorang. Adakah kisah sebenar yang berlaku dalam perang begitu?
Ini memberi persepsi, dia panggil persepsi buruk sahabat-sahabat yang besar sebagaimana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Salman al-Farisi dan sahabat-sahabat yang lain. Bukti kata mereka ni pun tak apa nak berani pun, puak tu asak-asak teruk tuang cerah tinggal Nabi seorang-seorang. Adakah cerita sebenar dia begitu? Sebab kata Maulana Zakaria Kandahlawi dalam Khasailin Nabawi, kita tak boleh melihat kepada satu dua riwayat sahaja. Sebab riwayat hadis berkenaan dengan perang Hunain ni banyak. Dia kena tengok secara keseluruhan. Kisah sebenar yang berlaku tu lagu mana? Ni cerita. Qala lahu, berkatalah baginya, bagi Bara' bin Azib, yang ni ditanya oleh seorang laki-laki. Laki-laki ni daripada Bani Qais yang tidak diketahui nama dia. Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri sebut dalam Mawahib Laduniyah, syarah bagi Syama'il Muhammadiyah ni, dia kata nama ni tidak ditemui dalam riwayat-riwayat lain. Makna hanya disebut seorang laki-laki yang tidak diketahui siapa laki-laki ni. Laki-laki ni kata apa dekat dia? Afrartum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umar. Afrartun istifham. Adakah kamu semua, wahai para sahabat Nabi, adakah mereka semua, kamu semua ni lah. Sebab dia khitab ni kepada Bara' bin Azib. Bara' bin Azib ni kan sahabat, jadi dia pun tahu kisah ni. Lalu sahabat ni, seorang lelaki ni pun tanya, afrartum, adakah kamu melarikan diri, tuang lari lah. Kalau afrartum, adakah tuang lari sekalian kamu, wahai para sahabat, dia punya lil matruk, tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini semasa berlakunya peperangan Hunain. Jadi masa yang berlaku dalam peperangan Hunain, satu peperangan yang masyhur dalam sejarah Islam, iaitu peperangan yang berlaku selepas daripada tahun Fatah Mekah. Tahun Fatah Mekah iaitu tahun ke-8 bulan Ramadan. Masuk di dalam bulan Syawal berlaku pula dua peperangan. Dalam sirah Nabawiyah sebut ada 3 peperangan besar yang berlaku, iaitu Ghazwah yang melibatkan Nabi sama turut serta. 3 peperangan yang berlaku pada tahun ke-8 daripada Hijrah, iaitu bulan Ramadan berlakunya peperangan Fatah Mekah, iaitu Nabi pergi membuka dan menawan semula kota Mekah, berlaku dalam bulan Ramadan. Nabi SAW pergi ke Mekah daripada Madinah membawa kumpulan daripada sahabat dalam jumlah lebih kurang 10,000. Akhir sejarah mengatakan dalam peperangan Fatah Mekah, Islam telah berjaya dengan begitu cemerlang. Kemudian Nabi pergi pula di satu tempat yang bernama Hunain. Hunain ini lebih kurang salah seamyal, 3 batu, jarak dia lebih kurang, para ulama sebut mil ni iaitu 1.5 ataupun 1.7, ada kiraan lah, lebih kurang 10 batu daripada Mekah melalui jalan Arafah ke Taif. Ada satu tempat yang bernama Hunain. Tempat tu diduduki oleh sekumpulan orang Arab, dia panggil Bani Hawazin dan juga Bani Saqif. Kisah ni kita baca sikit, kita ni saya cerita. Jadi kisah ni berlaku apabila Nabi menawan semula kota Mekah. Musyrikin Arab Mekah yang kebanyakannya Quraisy ni selenda lah. Itu tahun kejatuhan pok-pok musyrikin Arab Mekah. Namun ada satu kelompok lagi Arab juga yang mahir peperangan. Pok ni terkenal dengan kabilah yang cukup handai dalam memanah. Dan dalam berperang ni pun mereka pengalaman besar. Jadi mereka duk tunggu tengok Islam ni berjaya tak berjaya semasa Fatah Mekah. Apabila Islam berjaya, Pak Hawazin kata tak apa, Islam ni mari kita try berdempak pula dengan puak kita. Mereka tak nak jerambat lagi dengan kita. Mereka ingat kita tak hero kot. Pak Hawazin ni pun ni sembang derah juga. Tapi derah pun memang teror sungguh lah. Sampai para sahabat kata, Pak Hawazin ni kalau mana jarang anak panah mereka tu tak kena. Siapa pun macam tu, jenis lebih kurang geng-geng mereka ni semua geng pandai tembak dengan pandai nak panah. Cukup terak lah dalam peperangan yang lain, bukan dengan orang Islam ni, selalu menang kat dia. Sebab tu yang mereka berasa lagu kemas. Kata tak apa, kita mencuba nasib pula di dalam peperangan Hunain. Hunain ni satu lembah yang
banyak bukit buka tersembunyi sikit lorong-lorong dia agak sempit. Dan kalau ada rezeki pergi ke Mekah, pilah ziarah di satu kawasan lebih kurang 10 batu daripada Mekah, nama Hunain. Kalau pergi sendiri bolehlah, pergi travel orang tak bawa. Kena pergi Gagar, pergi Kediri. Hunain, lembah Wadi Hunain, yang berlakunya peperangan di antara Nabi SAW dengan Pak Bani Saqif dan juga Hawazin. Mereka ni lebih kurang 20 ke 30 ribu tentera mereka. Islam hanya lebih kurang dalam 10 ribu. Kemudian dibantu oleh saudara-saudara baru daripada Mekah. Bila Nabi patah Mekah, hak baru masuk Islam tu pun ramai, lebih kurang 2 ribu daripada Bani Sulaim. Dan sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, mereka pun nak cuba dalam peperangan Hunain. Sebab tu yang jadi masalah dalam peperangan Hunain ni. Sebab ada sahabat-sahabat mana yang baru masuk Islam ni setengah tu masuk bukan pergi perang betul-betul bulat, nak menegakkan la ilaha kalimatillahi hilal ulia. Kadang-kadang pergi perang tu nak try tengok, aku tak ada pengalaman dalam perang ni kan, nak pergi tengok lagu mana dalam perang. Ada setengah tu yang mana pergi dalam perang, dia kata kalau menang buat kita boleh kedak banyak kan. Ni kalau alang cuba pergi nasib, kalau kalah, tapi kalau pergi dengan Nabi selalunya mesti menang. Kata rampasan perang bukan dia senang. Kita kata boleh sekali bedak berhenti kerja 4 tahun ni boleh duit banyak. Ada wujud sebilangan kecil hati para sahabat yang baru masuk. Jadi jumlah Islam jadi 12,000. Pak-pak Saqif dengan Hawazin ni 20. Sebagai riwayat kata 30,000. Sekitar tu lah 20 ke 30,000. Mana kut mana pun seorang kena lawan 2 ataupun 3. Ni jadi peperangan ni. Jadi bila berlaku peperangan ni, Nabi pun bawa daripada sahabat-sahabat ni pergi masuk. Bila sampai saja di tempat yang bernama Hunain ini ni, Nabi pecah. Sebelum tu Nabi pecah dulu. Nabi atur strategi peperangan ini kepada 5 kumpulan. Di sini ni secara detail dia dalam hadis ni dia ringkas. Kan kalau kita nak tengok kisah panjang ni kena buka dalam kitab-kitab sirah, Jawami'us Sirah ke sirah Halabi ke, ada panjang lah. Sirah Nabawiyah Syekh Zaini Ahmad Dahlan ke, Al-Fiqh Iraqi, sirah yang disyarah oleh Imam Munawi. Tu panjang-panjang lah sirah tu. Tu dia cerita panjang. Sirah Ibnu Hisham tu, Tabaqat Ibnu Sa'ad. Tu cerita-cerita yang panjang lebar lah dalam tu. Jadi kisah dia berlaku apabila para sahabat Nabi ni, Nabi bahagi kumpulan. Ini cerita saya ringkas sikit lah. Jadi bila 5 kumpulan, Nabi SAW duduk di tengah. Nabi bentuk 5 kumpulan. Satu kumpulan dalam 12 itu beda kan. Buat 5 kumpulan. Satu kumpulan dia pilih jadi bertumpuk 5. Satu kumpulan 2. Nabi duduk tengah. Satu kumpulan lagi belah belakang sikit 2. Jadi pok yang digempak oleh pok-pok Hawazin ni, yang masuk mula-mula perang tu, pok tu kena strategi mereka lari naik bukit. Dan ada kumpulan-kumpulan mereka yang duk tunggu siap dah ni, mereka tinggal harta ghanimah. Jadi bila tengok kumpulan ni menang, makna bukan pergi seketui kan, dia perang dia memang macam tu lah, bukan pergi duduk belaga belakang dekat lawan tu kan. Jadi dia ada kumpulan hak belah kanan ni, dalam syarah Bukhari sebut diketuai oleh Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid dia masuk Islam selepas Hudaybiyah tahun ke-6. Selepas tahun ke-6, kata sebahagian ulama, di awal tahun ke-7 Khalid Al-Walid masuk Islam kan, bersama dengan Amr bin As, antara kawan dia yang dia masuk Islam sekali dengan Nabi selepas Hudaybiyah. Antara sahabat-sahabat besar yang masuk Islam, Khalid Al-Walid panglima terkenal ni. Jadi Nabi tugas dekat dia sebab dia ni berkemahiran tinggi dalam peperangan. Khalid bin Al-Walid pimpin satu pasukan para jurid yang terdiri daripada sekian-sekian orang untuk duduk di sayap kanan. Kumpulan pertama ni lah ni. Bila dia gempak, pak tu lari pergi ke bukit. Bila lari ke bukit, kebetulan bukit dia ni berbatu-batu dan tersorot. Masuk saja para sahabat sini lepas panah berjabu. Bila panah berjabu, main dengan anak panah main berjabu lagu tu tuan-tuan. Kebetulan pula hak kumpulan yang duduk di bawah Khalid Al-Walid, Bani Sulaim, kebanyakan dia sahabat yang baru masuk Islam. Hak sahabat otai-otai ni, hak besar-besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, duduk dengan Nabi, duduk di tengah. Bila gempak saja apa tu, gempak, selerak lari.
Lari. Lari ke tu. Ni cerita dia kata, pok Islam lari habis. Jadi cerita buruk di situ kata, apa sahabat Nabi kena lagu tu pun tuang cerah dengan Nabi boleh bertinggal habis. Bukan maksud ke tu. Ni yang dia nak perbetui balik situasi yang sebenar. Bila lelaki-lelaki ni tanya dia, afrartum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarah. Wahai Aba Umarah, hampa pakat tuang habis. Nak terjemah Kedah senang kan. Nak terjemah bahasa harfiah saya, bahasa surat ni tak pandai kan. Terjemah bahasa kampung kita, afrartum an Rasulillah, hampa pakat tuang habis kah sampai tinggal Nabi seorang. An lil matru tu, tinggal Nabi ya Abu Umarah, wahai Abu Umarah. Abu Umarah ni gelaran bagi Bara' bin Azib ni lah. Bila tanya lagu tu dia boleh tahulah. Soalan ni bila diaju kepada Bara' bin Azib ni makna cerita sampai kat hampa tak betul lah ni kan. Hampa dengar cerita kata Nabi tuang cerah sampai tak tinggal siapa ni kan, tinggal Nabi seorang-seorang lah. Dia cerita apabila pok-pok sahabat Nabi ni tuang ni, pok-pok musuh Islam ni kata, habislah Pak Muhammad kata Nabi betul, Nabi datang apa tak boleh menang pun. Tu yang Nabi naik hangat tu kan. Bila Nabi naik hangat tu, Nabi dah janji peperangan selepas pada ni Allah dah bagi tahu dekat Nabi pasti akan menang. Kata menang lah tambah daripada kutuk Nabi. Tu yang Nabi mungkin ana nabiyul karim. Kisah tu ni kan. Ada kisah dia punya asbabul wurud, punca hak boleh Nabi boleh kata macam tu. Afrartu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarah, adakah kamu ni hampa pakat tuang cerah lari sampai tinggal Nabi seorang ke wahai Abu Umarah? Faqala, jawab Abu Bara' bin Azib ataupun Abu Umarah ni, la hoi da'ah. Wallahi, dia taukid selalu, demi Allah, ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berpaling. Mana tidak berpaling ni, tak berganjak langsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak derat, tak berganjak langsung. Bila tengok sebahagian daripada sahabat ni, hak berkhusus Islam tadi ni, Banu Sulaim ni, depa tuang, mana tak tuang. Main dengan anak panah berjabu ni. Depa tu pula memang cukup tera punya panah. Kalau gagah tunggu mati. Tu yang dia kata, la da'ah, wallahi demi Allah, ma wala Nabi tidak berpaling, makna Nabi tak berganjak langsung lah. Walakin, akan tetapi, yang hak berganjak mana hak sebahagian lari tuang tu, wala sar'anun nas, iaitu sebahagian daripada beberapa orang prajurit. An-nas tu makna prajurit minas sahabah lah. Dari dalam 12,000 satu kumpulan yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid, anak-anak buah dia ni lah yang lari. Hak duk belah sayap kiri tak lari, hak duk belakang belah kanan tu pun tak lari, hak duk tengah dengan Nabi pun tak lari, hak duk belah kiri belakang Nabi pun tak lari. Hak lari satu tu ya. Macam mana apa kata orang Islam kalah? Ni dia perbetul balik. Walakin, akan tetapi, hak betul lagu ni, walla sar'anun nas, hak tuang berganjak atau berterabak lari tu, sar'anun nas, iaitu tentera-tentera prajurit Islam daripada sahabat. Sebab apa yang mereka lari ni? Yang talaqathum Hawazan bin Nabli, yang mana talaqat, asal mana talaqi ni campak kan. Sebab apa mereka ni lari? Yang lari tu hak mana? Hak yang kena campak anak panah. Tak sedap yang kena campak, nak terjemah gitu kan. Kita terjemah surat sikit, dia kata yang melarikan diri itu iaitu sahabat-sahabat yang teruk dihujani dengan tujahan anak panah. Ada surat sikit kan, dihujani lah mana talaqat tu. Mana anak panah mai berderu. Anak panah siapa? Hawazan, daripada pok-pok Bani Hawazin kan. Sebahagian naskah Hawazin kan. Jadi kata Bara' bin Azib, yang lari berganjak daripada medan peperangan, lari selerak tu, iaitu sekumpulan prajurit yang mana mereka ini berada di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid. Puak ni tak boleh tahan dengan sebab begitu asakan yang dahsyat daripada puak-puak Hawazin
lepas lepas anak panah ni berjabu. Apa tu? Nabli ni anak panah Arab kan? Sebab anak-anak panah setiap negeri ni kan tak sama. Cuma panah-panah juga kan, cara-cara anak panah tu. Kalau Nablun ni anak panah hak Arab punya. Macam kita lah, kalau nak tahu apa nama ni pun kadang-kadang beza negeri kita boleh tahu kan. Hak ni made in Kelantan, hak ni made in Pahang, hak ni made in Terengganu, hak ni made in Perlis kan. Hak ni made in Kedah. Ada dia punya produk anda tahu kan. Ada lah beza-beza. Saya tak tahulah apa nama anak panah tu Arab dulu mana. Tak pernah ada tengok. Tapi maksud Nablun tu anak panah Arab kan. Jadi anak panah Arab yang dilepaskan pok-pok Hawazi ni, dia mai berjabu. Dia mai berjabu tu selera. Lepas pandai pok ni. Bila lepas tinggal kata, lepas lari naik ke bukit setengah tu, hak ada dah atas bukit ni memang lepas standby dulu. Sebab depa dulu yang sampai di Hunain. Nabi kata kalau boleh kita gerak awal untuk kita sampai dulu di Hawazin 9 apa nama Syawal tu. Kalau kita sampai dulu, kita boleh tahu makna tempat-tempat strategik tu, kita pegang dulu. Tengok-tengok lepas sampai dulu. Puak ni pun terak. Sebab dalam peperangan depa ni yang diketuai Malik bin Auf An-Nasri ni, ada seorang lelaki nama Duraik bin Sumah. Dia ni memang pakar sungguh perang. Dia yang dah atok, tapi dia buta. Buta-buta pun tak mati dalam perang kan. Dia memang pakar peperangan. Tapi akhirnya Malik bin Auf An-Nasri ni canggah dengan dia. Sebab masa nak turun perang ni, Malik bin Auf ni dia ketua semua lah, Saqif ni. Dia kata ni kali ni kita buat turun semua dengan anak bini, sekali-kali dengan lembu kambing semua buat turun. Hampa ada meh apa dik buat turun semua. Hoi, dia berkata pasal apa perang buat dengan anak bini ni? Nikih naya. Dia kata tak naya. Puak ni kalau tinggal di rumah, dia duk teringat kata di rumah dia lari balik lah kita nak bagi semangat depa. Hidup bukan mati satu keluarga. Kut mana lepas kelupak sampai menang. Kata Duraik bin Sumah ni, dia kata cerita lagu ni bahaya. Hang bayang tengok, dia kata kalau kita menang okey lah, tapi kalau kita kalah dengan anak-anak bini boleh kok orang kan. Lembu kambing semua dia bawa. Ni yang kata Malik bin Auf An-Nasri. Dia kata lembu siapa ada kambing nampak ikut heret ke semua. Tu yang jadi banyak antara peperangan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh hatta rampasan perang paling banyak perang ni. Sebab apa? Puak tu heret siap-siap dah. Dengan mah ni lagi saya cerita ada banyak mana dalam sirah Jual Sirah sebut. Perang ni untung besar. Dalam peperangan Hunain ini, peperangan yang cukup besar. Boleh keuntungan melalui harta ghanimah. Jadi puak ni dia buat main harta banyak, dia umpan dengan harta ni. Sebab depa pun ada strategi juga perang ni. Jadi Malik bin Auf kata, dia lagu tu lah. Duraik kata tak boleh, bahaya. Kalau kita main perang, kita kalau anak bini kita duduk kampung selamat. Dia kata hang ni tak mau bagi semangat lah, hang tua lah, hang tersudut cakap banyak. Kalau dulu tunggu hang terak dia dah. Cerita dalam Rahim Maktum, cerita dia duduk bangkang Duraik bin Sumah ni. Duraik bin Sumah kata payah, hang nak cakap banyak, hang mata pun tak kelih dia dah. Duraik ni dia buta. Demi ketua tu dia buta. Jadi pengaruh tak ada. Tanya habis puak Hawazin dengan Bani Saqif, guna apa kami pakai Malik lah. Nampak dia lagu tera sikit, kuat sikit. Tuan tua lah bagi cakap boleh jadi betul ke tak kan? Mata pun tak kelih lah. Lalah dia bersungak pergi ke tu kan. Tapi perang lah juga, apiak lah tadi. Jadi ni strategi Duraik ni dengan Malik Auf An-Nasri ni. Dia pandai. Dia kata bila kita kena dempak, pok ni selalu kalau Khalid Al-Walid duduk belah ni, lepas ni kuat je lah. Tapi jangan takut, sebab masing-masing dia hentak jasus lah. Sebelum berlaku peperangan, Nabi hijrah keluar mai daripada Mekah tu nak pergi ke Hunain. Depa punya ada pengintip dalam kitab Rahim Maktum. Dia cerita pok-pok kata ni pun dia hentak pengintip dia pergi duduk siasat, tengok Nabi keluar apa orang, kekuatan bila, lepas gerak lagu mana kan. Lepas ada zaman-zaman tu pun jenis belah berulang juga kan. Tulis ambil berulang, tulis bagi pun berulang terbang pergi bagi sampai kat komander tengok. Ini jarak lepas atok perancangan Islam kita pun Nabi hentak juga. Saya lupa nama sahabat yang menyusup masuk ke dalam kumpulan musuh yang 20-30 ribu ni, boleh tahu gerakan-gerakan. Cuma Islam pada masa tu lambat sampai ke tempat dia panggil medan pertempuran Hunain. Sebab tu mereka ambil dulu tempat strategi. Tok tu lepas tu tengok kalau puak ni main game baru sedap kita.
Tengok Khalid Al-Walid dengan geng-geng hak baru masuk Islam ni. Lepas dah asak tu selerak lari tu. Jadi keadaan lagu tu para sahabat ni tak tahu Nabi lepas mana lah. Jadi kucak-kacir tu jadi mana Rasulullah. Nabi dia kata dengar puak-puak tu kata apa? Kata betul lagu mana Islam lagu mana Muhammad hamba kata Rasul betul ke tak kepemuhung tu. Kalah lah ni cerita menang lagu lah. Tu yang Nabi celapak. Para sahabat pegang tali kekang sampai terlepas. Nabi celapak sampai sahabat lepas belakang semua. Ni cerita yang Nabi cekak pasal Berlin tu. Ini dalam peperangan yang saya cerita. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan waktu para sahabat berkucar-kacir sebahagiannya bertempiara lari tu, wa Rasulullah masa tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi, masih lagi steady duduk atas dia punya bakal. Tak penjak. Nabi sikit pun tak penjak. Duduk atas bakal tu tengok bunyi pula daripada pihak musuh kata kumpulan Muhammad kalah dah. Kata Rasul janji yang dia tabuk dekat para sahabat dia, pok-pok dia ni mohong lah, bukan Nabi betul Kalau Nabi betul pasal apa kalah? Dia kata gitu. Tu yang Nabi kalau bahasa kita ni naik hangat hati kan, bila menafikan menolak kerasulan Nabi ni bab agama Nabi marah. Jadi masa para sahabat sebahagiannya duduk bertempiaran, ada sebahagiannya hak para sahabat yang besar-besar tak berat. Ni tak. Ni serta dia kata hak sahabat besar-besar mengkibar sahabat tu Sayyidina Abu Bakar tak lari buat tu. Duduk dekat Nabi lebih kurang 80 sebagai riwayat kata sampai 120 orang ataupun 100 orang. Duduk keliling Nabi lagi. Nabi masa tu tak ada tengok sebagai sahabat terabuk lari ni. Nabi duduk sana kok kita tak mampu kan. Kalau kita tak mampu dah. Pak tu duduk asak teruk, tuang dulu lah kita tok ni kan. Taklah Nabi tak ada duduk tuang dulu. Kan ni masalah pengimanan. Nabi langsung tidak rasa kecut perut, langsung tidak darat. Sebab tu dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i kalau seseorang yang mendakwa kata Nabi biasa juga darat kan, terkenjak sebab kalah perang. Orang lagu ni kena hukum dia dengan ajak adib yang mana takdib satu bagi pengajaran yang besar bagi dia. Ada dipukui dengan puluhan rotan atau sebagainya. Dalam mazhab Imam Malik kutilah, kena bunuh. Sebab orang yang mengatakan Nabi biasa kalah perang faqad kafar, orang ni jatuh murtad, na'udzubillah. Sebab Nabi tak ada dalam sejarah Nabi kalah dalam peperangan 28 peperangan yang Nabi turut serta satu perang pun Nabi tak kalah. Ni cerita ni. Nabi pada masa tu kata Bara' bin Azib masih lagi steady duduk di atas baral dia. Baral ni binatang yang hasil kacukan di antara kuda dan juga keldai. Kuda tu dia berkacuk dengan keldai dapat anak dia panggil baral. Baral tu kecil sikit daripada kuda, besar sikit daripada himar. Kelakuan Nabi pergi perang di situ, Nabi bagi isyarat. Walaupun peperangan ni mana ada orang naik baral dengan himar. Macam bahasa kita mudah kan. Kalau kita nak pergi perang, mana ada awak beton saga, kena awak kita kebaik. Ni pasal apa Nabi naik beton saga hari ni? Makna dalam zaman tu kita kena tahu antara alat-alat kenderaan untuk peperangan ni, orang guna kuda. Mana ada perang orang guna himar. Orang tetap mampu tak ada nak lari. Nak ligan musuh pun tak dapat. Pok tu lari kita jenuh tiba, pecah belakang lah himar tu, tobat tak dapat kuda tu. Sebab dia bukan kenderaan berperang. Perang ni kuda harus. Pasal apa Nabi naik baral dia? Di situ Nabi bagi isyarat dah, jangan bimbang, jangan takut. Insya-Allah dalam peperangan ni andainya hati kamu ni bersatu tauhid kepada Allah, janji Allah pasti akan tiba. Malaikat turun wa anzala alaihim junudan lam tarawha, dalam Quran sebut Allah buat turun tentera. Sebab tu sebahagian sahabat ni cerita di hujung sirah, sebahagiannya bila baliklah lari 4-5 batu, Nabi kata dekat pak menakan dia Sayyidina Abbas, tempit buat ni suruh mai balik. Lepas lari sampai tak Arafah, Abbas tempit balik, woi mai balik, Nabi duk datang ni. 5-6 batu dengar suara dia, darah suara Sayyidina Abbas. Lepas pun berkat tuang balik, patah balik tu, Nabi tengok, oh Rasulullah ada lagi. Ini cerita dalam peperangan.
Nabi duduk atas baral. Dia kata bila kami patah balik, dalam Jawami' Surah kata tengok-tengok sesak medan Hunain dipenuhi dengan malaikat yang berkuda. Malaikat dalam peperangan lain ada yang turun tak naik kuda, tapi dalam peperangan Hunain, dalam surah sebut, hadis Nabi sebut, peperangan Hunain disertai tentera daripada malaikat yang berkuda. Semua berkuda. Daripada tengok-tengok sesak Hunain tu dengan malaikat Allah. Habis tu yang habis puak-puak mereka mati banyak tu. Mati berapa ribu orang, 2,000 orang lebih kan. Hal lain lari pergi ke 3 tempat saya sebut di Nakhlah satu, lari pergi ke Taif satu, kan, satu lagi tempat saya tak ingat dalam sirah sebut. Ni cerita dah. Jadi Nabi pada masa tu, Nabi dalam keadaan sedang berada di atas baral dia ni. Kan baral satu binatang kecukan daripada kuda dan juga himar yang berwarna putih. Kuda ataupun baral ni dihadiahkan oleh seorang raja Mesir yang bernama Muqawqis. Jadi dalam kitab-kitab hadis ada diceritalah, Nabi SAW ni selain daripada baral ni, Nabi juga ada baral yang lain. Dan Nabi guna kenderaan Nabi yang lain. Kalau kita ni hari ni kita kata lain daripada ada kereta ni, ada kereta lagi sebiji doa. Jadi Nabi ni, Nabi bawa dalam peperangan ni baral dia yang dihadiahkan oleh seorang raja Mesir yang bernama Muqawqis. Dan orang panggil kat dia ni Duldul. Nama dia Duldul. Asal Duldul ni landak besar. Tapi nama baral Nabi ni, Nabi naik pergi perang ni, kalau putih ni, nama Duldul. Dan Duldul mati pada zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah. Duldul ni umur panjang kan? Sebab Rasulullah SAW wafat tahun ke-10 atau 11 Hijrah. Baral ni hidup ni, hidup sampai zaman Muawiyah tahun 40 Hijrah lebih. Ya umur panjang lah baral ni, berkat kan? Berkat daripada menjadi tunggangan Nabi. Tapi Nabi ada seekor himar. Himar Nabi ada unta yang bernama Qaswa. Selalu Nabi musafir jajuh ni naik Qaswa ni kan? Ada seekor himar, para ulama hadis sebut himar Nabi ni, Nabi selalu naik dia juga. Waktu Nabi SAW ni wafat, himar ni berasa teramat sedih. Nabi wafat, dia tahu saja Nabi wafat, dia lari-lari terjun telaga, mati terus. Sebab dia kata dia tak boleh dah kan, berpisah pada tu tak ada dah Nabi naik atas belakang dia. Dia terlalu sedih, akhirnya dia lari terjun telaga, mati terus. Bukan siapa-siapa pergi hambat kot telaga tak, dia bunuh diri lah bahasa kita. Sebab sudah berpisah dengan sang kekasih dia, dia tak boleh nak meneruskan hidup dia dah. Ni himar pun tahu kasih kat Nabi ni. Ni himar, tu himar lah. Nabi SAW pada masa tu sedang berada di atas baral dia. Masa tu wa Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, seorang sahabat yang bernama Abu Sufyan. Asyik Abu ni dia panggil gelaran, tapi nama sebenar dia pun Abu Sufyan. Selalu Arab ni bila sebut Abu kan, kepala depan Abu tu makna bukan nama betul. Tapi ini nama betul dia. Abu Sufyan ni, siapa Abu Sufyan ni? Ibnil Harsi, iaitu anak kepada Harsi. Harsi ni anak, kita bahasa kita panggil apa, Pak Long ataupun Pak Ngoh kepada Nabi. Sebab Harsun tu abang kepada Abdullah. Ayah Nabi kita nama Abdullah, abang pada dia tu nama Harsun. Harsun tu ada anak yang bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan ni sebaya Nabi. Dia umur lebih kurang Nabi lah kan? Dia ni termasuk saudara susu Nabi. Ni yang kata apa, Abu Sufyan ni bukan Abu Sufyan pak mentua Nabi, ketua ni dulu ni tak. Ni Abu Sufyan ni nama dia sepupu Nabi lah. Sebab ayah dia yang bernama Haris ni dua beradik dengan Sayyidina Abdullah. Lepas dua ni antara Nabi dan juga Abu Sufyan ni hubungan bertalian, panggil sepupu lah. Dan dia juga kata para ulama, akhun Nabi minar radha, saudara, makna saudara susuan Nabi. Sekali menyusu dengan Nabi, merangkap sepupu. Waktu dia tak masuk Islam, waktu Nabi tak nak jadi Rasul ni, dia cukup baik. Kana ya'lifuhu qabla al-bi'athah, dengan Nabi ni cukup rapat, cukup baik. Tapi falamma bu'itha adahu,
Bila saja Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40, langsung dia menyakiti dan memusuhi Nabi. Sampailah summa aslama wa hasuna islamuhu, dia masuk Islam tahun Fatah Mekah. Dan Fatah Mekah tahun bulan Ramadan tahun ke-8. Apabila Nabi berlepas daripada Madinah sampai di satu tempat nama Abwa, yang kata Sayyidina Abu Sufyan ni dia pergi dengan anak dia yang bernama Ja'far. Mereka tunggu di situ sehingga Nabi sampai akhir. Yang kata Abu Sufyan dan Ja'far ni masuk Islam sebelum Nabi sampai ke Mekah. Mana dalam bulan Ramadan dia masuk Islam. Lama juga dia duduk mengkelai dengan Nabi ni. Dan daripada Nabi umur 40, hampir Nabi umur 60, 61, 20 tahun dia musuh dengan Nabi. Sebab tu dalam kitab Fawaid Jalilatul Bahiyah, para ulama sebut, bila dia orang tanya kisah dia dengan Nabi, dia kata ma rufi'a ra'suhu, saya tak pernah angkat kepala semenjak saya masuk Islam. Masuk saja Islam dan ni tahun Fatah Mekah, bulan Ramadan sebelum Nabi sampai ke Mekah. Semenjak itu dia tidak pernah angkat kepala melihat Nabi. Dia tak, aku malu sungguh kat Rasulullah, dulu aku cukup kuat memusuhi dia. Ini salah seorang sahabat yang mana Allah buka kasyaf dekat dia sebelum daripada dia meninggal dunia. Dalam kitab Fawaid sebut dia korek liang dia sendiri 3 hari. Dan dia pergi korek. Orang kata nak simpan siapa? Simpan aku lah. Bila? Tengok tu 3 hari ni. Cukup 3 hari Allah ambil nyawa dia. Itu yang kata Abu Sufyan bin Harsi bin Abdul Muttalib ini. Nabi kata Abu Sufyan syabab ahli jannah, merupakan pemuda, yakni ketua bagi pemuda di dalam syurga. Sahabat Nabi. Tapi dia meninggal selepas daripada tu, dia meninggal tahun 20 Hijrah. Mana Nabi wafat 10 tahun. Lepas pada tu dia pula umur dia panjang lah, umur dia 73 masa dia meninggal. Rasulullah meninggal 63, lari 10 tahun, umur sama. Sepupu Nabi. Ni Abu Sufyan. Pada masa tu Abu Sufyan tu buat apa? Khizun, iaitu seorang yang memegang bili jamiha dengan tali kekang bagi baral tadi ni. Waktu tu kata Bara' bin Azib, orang lain, para sahabat yang lain hak sebahagian kecil tu lari, Nabi masih lagi berada di atas tunggangan dia daripada baral. Pada masa tu aku tengok, kata Bara' bin Azib, yang sedang memegang tali kekang di hadapan Nabi itu iaitu Abu Sufyan. Bukankah ada riwayat yang mengatakan yang pegang tali kekang tu Umar, dan ada riwayat yang memegang tali kekang itu Sayyidina Abbas? Betul tiga-tiga Imam Bukhari kata. Sebab ada ketikanya Abu Sufyan ni pegang, waktu musuh main lawan musuh dia lepas kan. Abbas pula pergi jaga. Maknanya duk keliling Nabi ni lebih kurang 80 orang sahabat-sahabat. Jadi 3 orang ni lah dalam riwayat sebut. Sayyidina Umar hak pegang tali tempat pegang ataupun tali kekang. Lepas tu Sayyidina Abbas. Lepas tu seorang lagi sahabat ni sepupu Nabi yang bernama Abu Sufyan bin Hars bin Abdul Muttalib. Dia 3 lah yang dekat sekali lah dengan Nabi. Sampai ketika bila sahabat-sahabat dia lari pakai ceramuk habis, Nabi dengar satu kata-kata yang cukup mengeji orang Islam, lebih-lebih lagi lepas menafikan kenabian ni. Nabi bermarah. Nabi marah tu lah, Nabi pi ke depan sampai tali kekang hak yang dipegang oleh Abu Sufyan ni terlepas. Nabi pi sampai Nabi duduk sorang-sorang depan tu. Berhenti depan tu, Nabi cekak pasyak. Nabi baca syahatil hujuh ay qabbahathumullah, mudah-mudahan Allah menghina kamu. Nabi balik kata pok-pok Hawazin yang riwayat balik kisah ni, kata aku nampak apabila Islam dalam keadaan berceramuk, tiba-tiba seorang laki-laki yang amat kacak dan amat elok ini, iaitu Nabi lah, dia main seorang-seorang di depan, dia cekak pasyak. Tak tahu aku sedap habis biji mata kami ni masuk pasyak. Masa dia cekak balin tu lah, masa duduk atas baral tu lah, yang Nabi, masa Nabi nak celapak pergi depan, hak ni Nabi kata hak ni. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa tu Abu Sufyan duk pegang tali kekang, Rasulullah kenjut api yaqulu, sambil Nabi ni melaungkan. Yaqulu ni bukan kata slow-slow, melaungkan. Nabi kata apa? Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Kalau dalam syair ni dia panggil Bahar Wafir yang telah majzu'ah dan juga mangkus. Ni bab syair ni payah sikit. Asal matan bahar
wafir ini dia mufa'alatun, 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 mufa'alatun 6 kali. Tapi disebabkan ada penyakit-penyakit syair, dia panggil ilal wal muzdawij. Ini dalam kaedah ilmu arud wal qafiyah, dibuang majzu'ah kadang-kadang tak boleh berwazan dengan wazan mufa'alatun, kan, terpaksa dengan tukar wazan. Dan juga mangkusah dibuang 2 rangkap yang hujung. Ini kaedah-kaedah dalam ilmu arud lah, ilmu syair ni, ilmu belagu betul lah, kan. Dipanggil bahar wafir. Bahar yang hampir sama dengan bahar wafir ni dipanggil bahar kamil, kan. Bahar kamil dia kalau bahar wafir mufa'alatun, kalau bahar kamil mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Banyak lagu-lagu sedap dalam rentak bahar kamil, iaitu mutafa'ilun, mutafa'ilun dengan bahar dia panggil bahar basit. Bahar basit ni lagu kita ada qasidah. Bahar patu sedap lah. Banyak-banyak rentak kalau lagu ni bahar kamil sedap tak? Lagu orang buat lagu ni Ramli banyak tak lagu dia bahar kamil mufa'alatun. Mufa'alatun, 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 mufa'alatun. Lagu banget. Lagu dia jadi nujum 4 belalang. Lagu dah bahar kamil dia panggil. Tapi dia mangkus dibuang 2. Apa nama mutafa'ilun, mutafa'ilun 2 belakang bang. Dia jadi 4 saja. Mutafa'ilun, mutafa'ilun. Lagu sudah ku renung dalam kitab mengurat anak raja. Pandai dah anak raja bentuknya. Buh lagu ya. Ambi ni pandai saya. Itu dia panggil bahar ni lah, bahar kamil. Ini bahar wafir. Bahar wafir ni dalam kitab Imam Ghazali pada la tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin arda haliman hina yalqahu. Syair ni wa'atibuha wa amuruha fataghdabuni wa ta'sini. Syair Arab. Apa yang Nabi kata? Nabi laung derah, yaqulu, Nabi pederah suara, anan nabi wala kazib, aku ini merupakan seorang nabi, bukanlah aku seorang pendusta. Aku ni nabi ni, aku dah janji kebenaran yang Allah bawakan dan suruh melalui aku, merupakan aku seorang pesuruh Allah. Mana ada nabi-nabi di dalam dunia ni seorang pemohong. Aku pun bukan seorang pemohong. Hampa kata ni Islam nak kalah. Hei, Tuhan dah bagi tahu kata menang. Macam mana hampa kata aku kalah? Aku ni nabi, Tuhan bagi tahu dekat aku tak mohong lah. Panjang lah. Jadi orang syair ni dia lagu tu lah, dia kalau cakap-cakap banyak, buh 2-3 biji kan. Faham ambil ni yang Nabi kata, anan nabiyyu la kadzib, aku ini seorang nabi, bukanlah aku seorang pendusta dan pembohong. Kisah dia gitulah. Ni aku dah abad dah sebelum ni kat hampa, kata kita akan menang dalam peperangan ni. Ni ada kot hampa ni yang niat tak elok apa ni. Sebab tu Nabi soal, ada tak di kalangan hampa hak dalam perut mai tadi niat tak elok? Saya Rasulullah. Saya duk ingat boleh harta apa semua sikit, tengok puak ni boleh menang lah. Sebelum ni kita sikit pun boleh menang. Tu yang Tuhan kata, yauma hunainin iz a'jabaskum kasratukum falan tughni ankum syai'a wa dhaqat ardu bima rahabat, sampai bumi jadi sempit, jadi kelang kabut habis kan. Pasal apa? Yauma hunainin iz a'jabaskum kasratukum, pada hari Hunain ada sebilangan kecil di kalangan sahabat yang bermusuh Islam ini, mereka ini merasa stabil dan steady ataupun merasa kagum dengan jumlah tentera Islam yang ramai, mesti menang. Sebab sebelum tu kita sikit pun menang, tambah menang, teruk lagi waktu kena. Dia hilang pertautan, pergantungan hati dengan Allah. Akhirnya Tuhan ajak, sebab tu
Tu yang berlaku peperangan Hunain ini. Islam dalam keadaan teruk diasak. Awal menang, tengah tu diasak. Akhir bila Nabi tiup semangat balik, Nabi tempit, ana nabiyyu la kadhib. Yang kedua Nabi sebut, ana ibnu Abdul Muttalib, dan aku ini merupakan anak kepada Abdul Muttalib. Di sini para ulama kata, apa siapa Nabi bangsakan dia kepada tuannya. Ini para ulama banyak mentafsirkan maksud ini. Salah satu daripada maksud yang Nabi bangsakan dia ni kepada Abdul Muttalib sebab ayah Nabi ni meninggal, Nabi tak lahir lagi. Jadi selepas daripada Nabi diasuh, dibela oleh Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah hentak balik mai. Yang bela Nabi Abdul Muttalib, tok wan dia. Tok wan Nabi ni salah satu Tuhan bagi dekat dia nubuah. Saya cerita dah dulu kan, dalam sirah menceritakan sewaktu Abdul Muttalib bawa barang dagangan ke Syam, berjumpa dengan seorang pendeta Nasrani. Dia tengok Abdul Muttalib ini mempunyai cahaya nubuah, makna nur Nabi tu ada dekat dia. Lalu dia kata dekat Abdul Muttalib, Abdul Muttalib mai dalam Nawadir Sirah disebut, bila Abdul Muttalib mai bukan Nawadir Sirah, dalam kitab Mawahib Laduniyah Al-Qustulani disebut, bila Abdul Muttalib mai dekat, dia kata cuba kamu lenggak, aku nak tengok dua lubang hidung kamu. Bila Abdul Muttalib lenggak, pendeta Nasrani ni tengok, dia kata melalui dua lubang hidung kamu akan lahir melalui titih kamu dua kebesaran. Yang pertama sebelah kanan iaitu kebesaran nubuah, mana daripada anak cucu kamu ni akan lahir seorang Nabi akhir zaman, yang mana kesudahan penutup bagi sekalian para Rasul Allah. Yang kedua, lubang hidung kamu ini menunjuk kebesaran, iaitu pemerintahan. Sebab tu selepas jatuh kerajaan Umayyah naik kerajaan Abbasiyah. Abbasiyah ni siapa dia? Keturunan Sayyidina Abbas. Siapa dia Abbas ni? Anak Abdul Muttalib. Sebab tu dia tahu lah, nak berhubung titih ni aku kena pegur dengan Wahab. Sebab anak Wahab ada seorang nama Aminah. Sebab tu yang balik dia cari terih Abdul Wahab ni untuk menjadi tok bisanya. Itu cerita dalam sirah Al-Hafidh Ibn Dahiyah sebut dalam kitab Imam Qustulani tu. Ni cerita yang kata Abdul Muttalib, sebab dia ni orang alim dulu, dia pergi rujuk-rujuk pakar, dia kata daripada cucu kamu ni akan lahir seorang yang mana dia ni dalam setiap peperangan yang dia masuk tidak akan kalah sama sekali. Tu yang dia banyak balik, aku bukan setakat Nabi oi, aku ni anak Abdul Muttalib. Tok wan aku duk cerita tu aku lah. Nabi tak kata lalu tu kan, tapi maksud tu, ana ibnu Abdul Muttalib, aku ni anak Abdul Muttalib. Hampa ingat tak tok wan aku duk sebut waktu kan ada dia kata aku ini mendapat alamat melalui kitab-kitab dulu dan juga ilmu-ilmu dulu, yang mana daripada titih aku ni akan lahir seorang Nabi, yang mana bila dia masuk sahaja medan peperangan mana dia tidak akan kalah sama sekali. Tak ingat lagi, kalah lagi. Hampa duk takut nak hampa lagi. Kalau bahasa kita betul lah kan. Nabi tak kata lalu betul. Saya nak cerita bagi faham lah. Hampa duk takut nak hampa lagi kan. Tok wan aku duk kata dulu tu. Itu yang dia kata Abdul Muttalib. Dia tak kata anak Abdul Abdullah. Orang tanya, siapa dia weh Abdullah? Sebab Abdullah ni orang tak apa kedai. Hanya orang Mekah yang kedai. Sebab dia duduk di Mekah sampai umur lebih kurang 18 kot. Dia biasalah bawa pergi barang dagangan, bawa pergi ikut Syam tu. Buhairah kata Abdullah tu sudah main lah. Pak Yahudi ni duduk nak lah, berapa kali lah nak bunuh Abdullah. Berapa kali lah, sampai malaikat turun selamat Sayyidina Abdullah ni berapa kali. Sebab dia tahu dah daripada Abdullah ni akan terlip Muhammad. Kalau kita bunuh pak dia, selesai. Atau yang lepas bentuk 70 orang, pakar-pakar handalan, pembunuh upahan, Terminator lah pak ni kan. Jadi 70 orang ni terhandal setiap kabilah Yahudi ni. Dia latih, gerakkan waktu malam. Depa malam gerak, siang tidur. Sebab tak mau bagi puak-puak ni tahu. Gerak. 70 orang, pakar semua, pembunuh pakar. Terminator lah puak ni kan. Jadi puak ni duk gerak sampai kali lepas kepung Sayyidina Abdullah kelak memburu tu, Abdul Wahab tengok turun beberapa lelaki daripada langit pancung habis 70 orang. Sebab Allah nak selamat. Kalau mati Abdullah, tak ada lah Nabi Muhammad. Itu cerita. Abdullah ni kurang lah sikit berbanding dengan Tok Wan dia. Tok Wan dia ni mati 160 Abdul Muttalib, seorang isteri
orang yang cukup disegani. Yang kata Abdul Muttalib, saya cerita dah, bab nasab Nabi, ajdadun Nabi, yang dia cerita silsilah keturunan Nabi ni daripada ayah Nabi sampailah Adnan, sampai Nabi Adam. Dalam kitab tu dia cerita siapa titih Nabi ni, seorang-seorang. Panjanglah kitab tu, tebal juga ulama sekarang. Tu yang Nabi peringat semula, kata laungan ini, ana ibnu Abdul Muttalib, akulah anak Abdul Muttalib yang gagah perkasa itu. Maka ingat, Abdul Muttalib masyhur dah di serata tanah Arab yang mengatakan daripada keturunan dia akan lahir seorang Nabi yang amat gagah perkasa, yang mana bila dia masuk dalam medan peperangan, tidak ada sebarang peperangan yang anak cucu dia ni akan kalah, mesti dia akan menang. Lepas pada tu Nabi kata, Abbas, tempik buat ni suruh betah balik. Sayyidina Abbas ni duduk dekat, dia tempik tu 10 batu tu di sana kata dekat. Boy, patah balik. Pakak balik berjauh. Dorang suara dah. Dorang dah 10 batu ni dorang. Kita kalau jokah 10 relung tak dengar. Terbit rengkung tak dengar. Tapi yang kata Abbas ni suara dia cukup dah. Sampai sahabat-sahabat yang lari sampai dekat Arafah dah pun, dia kata, kita tinggal Rasulullah ni. Dia jadi kelam sampai tak tahu. Pakak kita balik, teringat dekat Nabi. Semua pakak kita balik. Mai-mai tu yang pakak berhimpun di belakang Nabi, turun malaikat pancung. Dalam puak ni pun selerak. Sebab tu dalam sejarah sebut, apabila hujung peperangan tu habis, puak-puak mereka ni bila Nabi cekak lagu tu, akhir peperangan ni para ulama sirah kata lebih daripada 70 orang daripada Saqif yang dibunuh. Dan juga hamba tawanan yang dapat kepada Islam pada masa tu lebih kurang, dalam kitab Sirah Nabawiyah Maulana Abu Hasan Ali Nadwi sebut, wa kana sabiyu 6000 ra'sin. Habis peperangan ni 6 orang, makna budak-budak Nabi bebas. Ini kata Rasulullah. Sebelum turun perang pun Nabi kata, ada orang tua-tua tak melawan, janganlah biar pergi kat dia. Puak ni heret sekali dah kawan tu, tak larat lepas ajak juga nak bagi ramai. Tu hak perempuan-perempuan tu jangan bunuh, budak-budak jangan bunuh, pokok-pokok jangan duk kerat tebang, sakit hati tak boleh tetap pokok boleh. Jangan, Nabi kata lingkup pokok. Nabi pesan dah para sahabat. Sahabat pun bukanlah kaki hidup bengang tetak tak tahu lah begitu kan, tapi Nabi tu syariat Islam begitu. Akhirnya bila selesai peperangan Hunain ini, Maulana Abu Hasan Ali Nadwi kata, kana sabiyu 6000 ra'sin. Hak lain lari. Hak mati 70 orang, hak lain selerak. 3 kumpulan lari. Pergi ke Nakhlah satu, pergi ke Taif. Tu yang Nabi larikan pergi Taif balik. Sebab di Taif ni Malik bin Auf An-Nasri pun lari pergi situ, Duraid pun pergi situ. Dia kan, Malik ni lari pergi ke Nakhlah, dibunuh di Nakhlah. Duraid ni lari pergi ke Duraid tu pergi ke Nakhlah, bunuh oleh Khalid Al-Walid dalam peperangan di Nakhlah tu. Sebab mereka lari, lepas pada mereka kalah tu mereka lari. 3 kumpulan lari, hal lain tak ada lari. 70 orang mati, kena tawan 6,000. Banyak anda. 6,000 ni kena tawan. Wal ibil 24,000 tu dia. Unta 24,000 ekor kena bagi zakat. 24,000. Puak tu tak boleh buat apa lah. Takkan nak heret unta lari. Pasal lerak lari 24,000 ekor. Wal ghanam aktsara min 40,000 syah. Kambing 40,000. Allah, sedap benar. Kambing 40,000, unta 24,000 nama sebut. Wa 4,000 uqiyah fiddatin, dan juga dapat merampas 4,000 kati perak. Tu dia. Tu peperangan yang terbesar yang mana mendapat harta ghanimah para sahabat Nabi. Akhirnya Nabi mai bedak. Tak bedak di situ, kami mai bedak di satu tempat yang bernama Ja'arnah. Tapi di situlah yang Nabi bedak. Tiba-tiba banyak boleh ikat puak-puak muhajirin, puak-puak ansar tak boleh sikit-sikit saja. Ada sahabat kata, turun perang sekali, kita pun tetak siapa mereka je. Siapa puak ni boleh sikit. Padahal mereka tu sebahagian tu duit banyak lah. Tapi Nabi bedak lagu tu sebab keperluan hajat. Nabi dengar cerita lagu tu, Nabi kata, wahai para sahabat, berhimpun semula. Nabi kata, puak ni dulu susah, tak ada apa, mai lah lagu ni. Nabi terang balik satu. Hampa tak puas hati lagi ke aku bedak ni.
La ni aku hadiah diriku dekat kamu wahai bumi Madinah. Hampa tak cukupkah lagi dengan aku? Seandainya hampa masih tak mau, tak apalah, aku keluar daripada bumi Madinah. Teriak habis Bapak Ansar. Dak Rasulullah, dak. Puak ni selaku ni. Kami tak minta apa pun. Cerita ada lah sahabat dalam sirah sebut. Lepas pada peperangan Hunain ni lah ni. Panjang kata perang Hunain ni sedap. Habis itu. Kemudian kita akan masuk hadis yang ke-246. Hak ni pun panjang juga kan, kisah berkenaan dengan umrah qadha. Ada istilah-istilah tahun apa nama umrah qadha ni, tahun ke-7 Hijrah. Dah Nabi pi tahun Hudaibiyah, pi bulan Zulhijjah tak boleh masuk, nak buat umrah haji tak boleh masuk. Dalam perjanjian Hudaibiyah depa minta Nabi mai tahun depan. Nabi mai pula tahun depan. Mai tahun depan bersama-sama dengan ahli Hudaibiyah. Lebih kurang dalam 1,400 orang, tambah lagi 2,000 begitulah. Nabi pi pula tahun umrah qadha. Umrah qadha tu lah yang bila Nabi masuk pak tu duk tengok, kebetulan masa tu ada wabak penyakit. Sampai berita kata sebahagian sahabat Nabi ni tak larat kalau kita dekat dengan mereka, silap-silap hari bulan kita menang. Ni yang bila sampai saja Nabi di Mekah, Abdullah bin Rawahah padrah terus dia punya syair, khallu bani kuffari an sabili al-yawma nadribkum ala an tanzili darban yazilu alhama an maqili wa yudhil al-khalila an khalili. Dia balas terus syair dia. Ini cerita masa ni lah, dan umrah qadha. Dia kata, oi pok-pok kafir, oi hampa tak mau cari pasal, jangan duk gatai main duk depan ni halang. Khallu, hampa pitang lagi. Gagah hampa duk tahan hari ni, hari lain boleh kami belah balik tahun lepas. Mau hari ni darban, hari ni tobat kami tetap yazidul ham an maqili. Kalau kepala tak putus saja sangat. Hari tu Rawahah cabak pok-pok musyrikin. Pok ni berasa pedih dalam perut sebab kerana kena sindiak dengan Abdullah bin Rawahah. Sampai Sayyidina Umar kata, duduk depan Nabi pun hang syair boleh lagi lah. Tahu tak ni, kita main masjid haram ni, tanah haram, duduk syair apa lagi? Nabi kata, biar pi dekat dia Umar, oi. Sebab kata-kata yang dilantunkan oleh Abdullah bin Rawahah lebih tajam menikam berbanding anak panah yang dilontar oleh mereka itu. Mereka ni lagi sakit hati dengar ejekan dan sindiran daripada Abdullah bin Rawahah. Ni cerita ni. Betul syair ulama kata apa? Jarahatus sinani lahat ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisan. Sakit luka yang terjadi daripada gigitan bibir, walaupun luka yang terjadi itu begitu banyak, akhirnya dia akan sembuh. Namun luka dengan sebab hirisan lidah, sampai bila-bila dia tak akan sembuh. Syair sebut kalau orang main katok belakang kita, habis kuat 2 minggu hilang sikit tu. Tapi kalau dia maki berjatuh ayak muka kita, 7 keturun kita ingat lagi. Ni ulama syair kata. InsyaAllah lah hadis akan datang. Allah kita pada ni kita cuti saat tanah masuk Ramadan ni, insyaAllah ada kelapangan kesempatan kita akan sambung balik kuliah kita ni lepas daripada Raya 6. Semalam saya silap pergi habaq lepas 15 Syawal. Habis Raya 6 tu tak tahu nak buat apa kan, pada tidur. Dia kata, mula orang sikit lepas Raya 6 lah. Kita kata habis kurang lah kan, 7 lepas hari, 2 hari kan lepas pada Raya tu, insyaAllah kita sambung balik lah. Tahlil sikit tentang Astaghfirullah.